warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi menyambung pelajaran tafsirul Quran. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam surah Al-Fil, yakni bermaksud tentera bergajah. Baca dulu insya-Allah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu lihat bagaimanakah Allah bertindak ke atas tentera-tentera bergajah? Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Lalu Allah mengutuskan ke atas mereka itu burung ababil yang melontar mereka dengan batu yang dibuat daripada tanah yang keras. Lalu jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh binatang. Para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita dah maklum bahawa surah-surah yang turun di Makkah yang dikenali dengan surah Makkiyah, pokok persoalannya ialah tentang iman, tentang akidah. Dalam surah Al-Fil ini menjelaskan tentang sosok tubuh Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mempamerkan di dalam surah ini bagaimana pemeliharaan Allah terhadap Rasul yang dipilih, terhadap tanah suci yang telah diletakkan oleh Allah sebagai haram ataupun haramain, dan Allah mempamerkan juga bagaimanakah kuasa mutlaknya menentukan segala-galanya. Alhamdulillah, pada pelajaran yang telah lalu kita telah bincangkan tentang muqaddimah pada surah ini, yang mana surah ini membentangkan Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimanakah tindakan Allah terhadap tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan tindakan mereka itu sia-sia belaka? Lalu tindakan mereka itu disonsong oleh Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengutuskan sekumpulan burung-burung yang datang yang bernama ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu menyerang tentera bergajah dengan batu-batu yang keras. Kemudian kesan serangan burung ababil ini, tentera bergajah hancur seperti mana daun yang telah dimamak oleh haiwan sehancur-hancurnya.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir An-Nablusi ataupun Mausu'ah An-Nablusi, dia menjelaskan, Addalallahu an qawlihi alam ta'lam ila alam tara. Sepatutnya peristiwa dah berlalu ni, cerita kat Nabi, sepatutnya nada ayat tu alam ta'lam, tidakkah engkau tahu. Tapi Allah tak guna alam ta'lam, Allah menggunakan kalimah alam tara, tidakkah kamu lihat. Ada dua perbezaan tuan-tuan, kalimah tahu dengan lihat. Tahu ni dengar, lihat ni tengok. Itu perbezaan. Jadi apabila kalimah alam tara ini, Allah nak menjelaskan, kata An-Nablusi, dari segi hakikatnya, sebenarnya manusia ni, dia kata, dia memperolehi maklumat pertama melalui pendengaran, kemudian melalui penglihatan. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl ayat 78. Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu, yang mana bila kamu lahir, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, tergalak-galak, tak tahu apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar. Lalu Allah menjadikan pada baby yang baru lahir ini pendengaran dan juga penglihatan. Dan gabungan pendengaran dan penglihatan ini Allah kata wal afidah, lahil afidah, afada, afidah yakni hati. Yang dimaksudkan afidah, hati di sini ialah ilmu, pemikiran dan seumpamanya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, yakni fikiran? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi kata Nablusi, dalam kejadian insan, ciptaan insan, ilmu yang mula-mula sampai kepada manusia ialah melalui jalan dengar. Itu sebab dalam Islam, tuan-tuan, maksud pendengaran yang Allah ciptakan kepada bayi yang dalam kandungan ibu malah lebih awal daripada itu. Dalam Islam menjelaskan bahawa sifat mendengar yang Allah ciptakan lebih awal sebelum jadi baby lagi. Sifat pendengaran Allah jadikan sudah ada ketika manusia masih dalam bentuk benih, sperm, dalam sulbi ayah dia. Sperm yang ada dalam sulbi si ayah sudah ada sifat as-sam'u, mendengar. Itu sebab, tuan-tuan, proses re-engineering kejadian manusia, dia kena jaga keturunan sebelum dia kahwin lagi. Jaga elok-elok. Sebab benih yang ada di dalam sulbi itu sudah mula mendengar. Dia sudah ada sifat as-sam'u, untuk dapat ilmu, dia dengar. Apa yang ayah dia buat, apa yang ayah dia sebut, apa yang ayah dia lakukan, dia dengar. Sebab dia kata, ulama-ulama Islam menyebut wusulul ma'lumat awalan an tariqus sama'. Maklumat, ilmu, pengetahuan sampai kepada manusia melalui jalan pendengaran, iaitu telinga. Kemudian selepas itu lahir, membesar, summa an tariqul basar. Kemudian ilmu disempurnakan sampai kepada pemikiran manusia melalui penglihatan, mata.
Nak kait dengan ini tuan-tuan, kenapa Allah gunakan kalimah dalam ayat pertama surah ini, alam tara kaifa. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Padahal peristiwa tentera bergajah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Tetapi Allah menggunakan kalimah alam tara. Apa rahsia? Jadi maklumat yang sampai pada pendengaran, kata Nablusi, yang sampai kepada penglihatan mata, yang menjadi pengetahuan dan ilmu. Maklumat ini, kata ulama Islam, dinamakan oleh para ulama, yang dapat dihasilkan daripada pendengaran dan penglihatan ini, dinamakan oleh ulama sebagai al-ma'arifah al-hissiyah. Maklumat yang dapat dicapai melalui secara hissi. Hissi ni tuan-tuan boleh dirasa. Dalam bahasa Inggeris disebut sensory information input. Melalui deria pandang dan dengar ini, melalui deria mata dan telinga. Oleh kerana itu, dia kata sumber ilmu pengetahuan yang dihasilkan daripada pandangan mata aqwa min hassatis sam. Maklumat yang terhasil daripada penglihatan yang dilihat oleh mata, kata Nablusi, lebih kuat dan lebih mantap daripada ilmu yang sampai ke telinga. Sebab maklumat pengetahuan atau ilmu yang terhasil daripada ditengok, la yahtaju ilal burhan. Dia tak perlu lagi kepada dalil-dalil lain untuk menyokong kebenaran maklumat yang dia ada. Contoh dia, cerita pasal naga. Dia tengok naga tu melompat-lompat dalam sungai. Dia tak perlu dalil dan bukti lain nak buktikan betul ke tidak ini naga. Dia dah lihat betul lah ini naga, tanpa dukungan bukti yang lain. Tetapi maklumat yang sampai pada pendengaran, bunyi suara naga, ini mungkin bunyi suara binatang lain, ada pertikaian, perlu bukti. Dia nak buktikan di sini Al-Nablusi tentang kekuatan kalimah alam tara. Allah Subhanahu wa taala menuntut supaya dalam proses pengambilan maklumat ataupun ilmu, kedua-dua indera ini mesti digunakan serentak. Sebab dia menghasilkan satu kesimpulan ilmu yang mantap dan padu. Oleh kerana itu, dalam kehidupan manusia, sesuatu yang difahaminya, yang diketahuinya sebagai pengetahuan, disebut oleh Imam Ali rahimahullah karramallahu wajhaha. Dia menyebut, laisa bainal haqq wal batil illa arba'a asabi'. Dia kata maklumat yang sampai kepada manusia yang menjelaskan tentang hak dan batil terpisah oleh 4 jari. Ini kalam Sayyidina Ali ya. Terpisah oleh 4 jari. Jadi sahabat-sahabat tanya, fasuila alaihi, sahabat tanya apa makna hak dan batil ini terpisah oleh 4 jari. Lalu Sayyidina Ali kata, fajama'a asabi'ahu wa wada'a baina udhunayhi wa 'ainayhi summa qala al-batil an taqul sami'ta wal haq an taqul ra'aita. Dia kata perkara yang melibatkan al-haq dan batil ini berada di antara 4 jari. Lalu dia letak 4 jari dia antara mata dan telinga. Itu maksudnya. Maksud dia apa? Maklumat yang sampai kepada akal dan hati manusia yang menyatakan tentang hak dan batil melalui 2 indera ini. Begitu juga ilmu yang menjelaskan tentang hak dan batil melalui 2 sumber ini, kata Sayyidina Ali, yakni mata dan telinga, yang terpisah oleh 4 jari jarak dia.
Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak menunjukkan betapa dua sumber ini, dua indera ini adalah merupakan dua saluran ilmu, yang mana dengan dua saluran ilmu ini Allah menyampaikan maklumat, ilmu dan pengetahuan untuk manusia untuk kembali mengenal siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dua saluran ilmu ini, maka saluran ilmu yang datang daripada saluran mata lebih kuat dan padu. Ahli-ahli tafsir berkata, insan, dia kata wal insan indahu mudrikati hissiyah. Oleh kerana itu, kata ahli tafsir, manusia mempunyai idrak. Idrak ni apa tuan-tuan? Akal. Bila dia dengar, dia tengok, dia dapat simpulkan sesuatu maklumat yang tidak ada pada haiwan, kan? Kambing contoh dia nampak tanam-tanam orang subur dalam kebun, ada jalan masuk, dia akan balut. Sebab dia tak ada idrak, tak ada akal, dia tak mampu berfikir ini orang punya, orang tanam. Kalau hari ni orang pun panggil macam tu, kopeh pisang orang pun sama lah macam kambing. Nak menjelaskan di sini, insan, dia kata wal insan indahu mudrikat hissiyah. Manusia boleh idrak melalui pandangan dan pendengaran dia boleh capai daripada mana? Ma ra'ahu bi'ainaihi, daripada pandangan matanya, wa ma sam'uhu wa ma dhaqahu bilisanihi, apa yang dia dapat rasa daripada apa yang dia sebut, apa yang dia cium, apa yang dia sentuh. Semuanya ini Allah jadikan untuk apa? Fahadhihi mudrikat, pencapaian hasil daripada apa yang dilakukan oleh indera-indera manusia tadi. Maka lahirlah apa yang dinamakan mudrikat, yakni persepsi. Oh ni, telinga kata oh macam ni, mata kata oh macam ni, rasa tangan kata oh macam ni. Sebab orang buta dia boleh rasa, oh ni duit 50, duit 100. Jadi ini persepsi. Allah jadikan ini sebagai mudrikat, satu kekuatan yang ada pada diri insan. Untuk apa? Wa indahu ma'arifil istidlaliyah, untuk membuktikan dengan pasti. Kalau orang buta contoh dia berapa duit? Ni note 50. Confirm. Sebab dia tahu benda tu melalui dari rasa tangan dia. Ini kekuatan yang dipanggil mudrikat, yang ini persepsi yang dijadikan oleh Allah kepada manusia. Kita nak bawa tuan-tuan perbahasan tentang persepsi, mudrikat, apa yang dicapai oleh manusia, hasil yang dilihat di hadapannya, hasil yang dia dengar, apa yang ada di sekelilingnya. Nak bawa kepada Allah sebut dalam surah ini, alam tara. Dituju ke kita, tidakkah kamu lihat peristiwa ashabul fil, tentera bergajah. Logik dia mana pula kita nak tengok? Zaman tu Nabi pun belum lahir, apa lagi kita. Tapi Allah menggunakan kalimah alam tara. Dia tidak menggunakan kalimah alam ta'lam. Adakah kamu tahu? Ataupun tidakkah kamu tahu? Tak. Allah menggunakan kalimah alam tara, tidakkah kamu lihat? Apa maksud Allah Ta'ala menggunakan tidakkah kamu lihat? Di sini dijelaskan oleh mufassirun, ahli tafsir. Maklumat, ilmu, pengetahuan yang dicapai oleh indera manusia, mata, telinga, rasaan, hidung, cium dan sebagainya, dapat tahu sesuatu melalui indera ni tadi, dan dia yakin kalau duit itulah duit. Ini dinamakan, Allah menamakan sammahu rabbuna ilmul yaqin. Dalam tauhid kita membincangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala paling kurang dengan ilmul yaqin. Apa maksud ilmul yaqin? Dengan indera kita yang ada, bila dipersoalkan apa bukti Allah ada, dalil akal mengatakan adanya alam ini bukti adanya Allah sebagai pencipta. Dengan yakin, keyakinan standard ini dasar dipanggil ilmul yaqin.
Keyakinan yang kedua, dia dapat membuktikan dengan dalil, dengan bukti, dengan penghayatan, dengan zauqi. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala, itu standard keyakinan yang kedua, dipanggil ainul yaqin. Kalau orang cerita pasal kota Gunung Kinabalu, kau percaya? Percaya. Mana kata ada Gunung Kinabalu, tengok gambar. Yakin adanya Gunung Kinabalu. Stage yang kedua, kau yakin ada Gunung Kinabalu? Ya, aku percaya. Apa bukti? Saya pernah sampai ke kemuncak Gunung Kinabalu. Ini dipanggil ainul yaqin. Allah bawa wahyu cerita pasal tentera bergajah. Dia nak qulubus sami'in, orang-orang yang mendengar kisah ini daripada wahyu, naklah dengar dan pegang serta percaya kisah ini dengan stage yang kedua, ainul yaqin. Itu sebab disebut ainul yaqin. Allah menggunakan kaedah kalimah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah bertindak menghancurkan tentera bergajah? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan perkhabaran yang datang daripada surah Al-Fil ini. Allah nak kita terima dengan penuh yakin, sabit peristiwa ini, takkid dan betul-betul berlaku, dan keyakinan yang seperti ini terhadap berita yang disampaikan oleh Al-Quran wa bi martabatir ru'yah. Yakin dalam bentuk ainul yakin ini, standard dia ialah seolah-olah sama seperti orang melihat. Itu maksud alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi tuan-tuan, dalam istilah tauhid kita dengar tentang kekuasaan Allah, tentang wujudnya Allah, tentang sifat-sifat Allah yang 20. Daripada wujud, hidam, baqa, sampailah habis. Khalafatuhu ta'ala lil hawadis, sampailah habis. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bincangkan itu tadi, Allah nak menjelaskan kepada kita sama seperti mana yang kita baca dalam surah ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yani bila sebut Allah wujud, Allah ada, itu dipanggil syuhud. Dalam tauhid dia panggil syuhud, penyaksian. Penyaksian itu bahasa dalam tauhid. Kita nak menjelaskan makna yang nak disampaikan oleh surah ini. Syuhud dalam bahasa tauhid ialah penyaksian. Daripada ilmu yang sampai daripada Quran, kita yakin satu penyaksian lahir benarlah kisah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada syuhud ini tuan-tuan, dalam tauhid lahirlah apa yang dinamakan musyahadah. Musyahadah ni tuan-tuan, contoh dia berita al-ghaib tentang wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia, Nabi naik ke langit, turun. Orang yang pertama sekali mendukung dan membenarkan peristiwa Nabi naik ke langit ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang tak percaya. Sebahagian sahabat kufur, tak percaya. Hanya seorang yang ke depan, saddaqta ya Muhammad. Benar kamu wahai Muhammad. Apa beza dia dengan orang lain ketika itu tuan-tuan? Ini dipanggil musyahadah. Kalau sekiranya kamu cerita lebih daripada apa yang kamu cerita sekarang ni, yang bawa berita daripada langit, aku tetap percaya wahai Muhammad. Ini dipanggil musyahadah. Pegangan kita dalam tauhid ni penuh macam ni. Apa saja yang datang, yang dituntut oleh Allah daripada wahyu, supaya kita yakin, percaya, kita pegang sebagai i'tiqad kepada Allah, kita pegang, tak berganjang.
Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita nampak dah tadi bagaimana peristiwa dalam tentera bergajah. Allah Subhanahu wa taala mempamerkan tentang kekuasaannya, kehebatannya dalam perbuatannya. Dalam tauhid dipanggil tauhid af'al. Bagaimana Allah bertindak? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan kaidahum? Itu yang kita nak pegang tu. Allah boleh bertindak apa saja yang dia nak, bila-bila masa, bagaimana cara, itu kehendak dia. Dia akan bertindak. Sebab di zaman tu tentera bergajah ni tuan-tuan, persenjataan yang paling sophisticated. Memang orang Arab di semenanjung tanah Arab tak mampu nak berdepan dengan tentera bergajah ni. Arab tak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut orang-orang Arab Quraisy di Makkah, yakinlah Baitullah ini adalah milikku. Aku akan berkuasa menentukan batas sempadan kuasaku dengan kuasa manusia dan hamba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kamu akan lihat percubaan tentera bergajah ini akan sia-sia. Dia tak akan berjaya. Itu maksud dia. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, surah Ghafir ayat 25, wa ma kadul kafirina illa fi dhalal. Segala tipu daya orang-orang yang kafir itu akan meleset. Ini kita pegang ni tuan-tuan sebagai keyakinan sebagai orang Islam yang ada Tuhan kita bernama Allah yang kita sembah hari-hari menghadap kiblat. Dan keadaan umat yang lemah ni, Allah Subhanahu wa taala tunjuk ke kita, umat yang lemah di semenanjung tanah Arab, datang tentera yang super power. Abdul Muttalib kata, rumah ini milik Allah, unta yang kamu curi 200 ekor tu aku punya, pulangkan ke aku. Adapun kau nak seorang, rumah Allah ni itu ada kau dengan dia, kau punya masalah. Ya, wa ma kadul kafirina illa fi dhalal, dalam surah Ghafir. Segala usaha manusia di kalangan orang-orang kafir untuk menipu daya dan menjalankan serangan dan sebagainya akan sia-sia. Begitu juga dalam surah At-Tariq ayat 15 dan 16, Allah menjelaskan tentang kekuasaan af'al dia. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Musuh orang-orang kafir yang ada di kalangan kamu merancang untuk menyerang dan merosakkan kamu, dan aku juga merancang untuk merosakkan mereka. Dalam Al-Anfal ayat 30 Allah menjelaskan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, sesungguhnya Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang untuk meruntuhkan, merosakkan kamu, Allah juga merancang untuk merosakkan mereka. Dan inilah juga yang dimaksudkan oleh Allah. Sama pengertiannya dalam surah Al-Fil, bagaimana Allah bertindak. Burung-burung ababil tu, yang satu dia keluar daripada laut, itu dah nampak kehebatan kuasa Allah Ta'ala. Burung keluar daripada laut macam sekat, peluru pandu dan sebagainya daripada kapal selam. Ramai. Kemudian Allah menyatakan, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linur sila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Zariyat ayat 31-34. Nabi Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Ini cerita malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, dia nak terbalikkan bumi gulungan yang kufur, ya.
yakni kaum Lut. Malaikat datang. Nabi Ibrahim tanya, apakah tujuan tuan-tuan datang, wahai para utusan? Lalu mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutuskan oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Lalu apa yang berlaku? Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami akan hujani mereka dengan peluru daripada tanah, daripada batu yang diperbuat daripada tanah, musawwamatan indaka rabbika lil musrifin. Yakni pada batu-batu itu musawwamah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pendurhaka-pendurhaka di kalangan kaum Lut. Ulama tafsir menjelaskan tuan-tuan, min tinin musawwamatan. Mereka akan dihancurkan oleh serangan daripada batu yang diperbuat daripada tanah yang keras. Ini nak cek persamaan yang ada dalam surah Al-Fil. Musawwamatan, pada batu itu kata Allah Ta'ala musawwamatan. Ahli tafsir mengatakan musawwamatan ay kullu hajar alaihi ismun sahibih, hadhihi taqtulu fulanan wa hadhihi fulanan. Batu yang menyerang kaum Lut hampir sama dengan batu yang menyerang tentera bergajah yang diserang oleh burung ababil. Musawwamah, batu tu, kalau burung ababil yang bawa batu ni 3 biji, 1 di paruh, 2 di kaki, musawwamatan. Tengok tuan-tuan, kerja Allah Ta'ala. Kita kena pegang dan sorah bulat-bulat ke Allah Ta'ala dalam hidup ni. Sampai satu tahap hilang daya kekuatan manusia untuk bertahan, ketika itulah kuasa dan pertolongan Allah akan sampai. Musawwamatan, kata ahli tafsir, musawwamatan, pada batu-batu tersebut tertulis nama. Kalau kaum Lut, tiap-tiap orang daripada kaum Nabi Lut tu ada pada batu, namanya ada pada batu tersebut. Dan batu tu akan cari nama orang-orang yang bernama, yang tertulis pada batu tu. Seorang pun tak lepas. Dan inilah kaedah yang berlaku pada burung ababil. Setiap batu itu tercatat nama-nama tentera bergajah. Tak boleh lagi. Tengok tuan-tuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan kibriya dia, kebesaran dia. Bagaimana cerita detail dia menghancurkan tentera-tentera bergajah. Kemudian seterusnya, kisah Ashabul Fil ataupun tentera bergajah ini Allah nak ajak kita merenung, memahami dan melihat dengan mata batin kita bagaimana Allah menterjemahkan kuasanya terhadap tentera-tentera bergajah. Kita katakan tadi tentera bergajah ni sangat digeruni ketika itu sebab dianggap tentera yang terkuat di zaman itu. Dan dalam sejarah, tulis oleh ahli tafsir, dalam sejarah selama lebih kurang 4,000 tahun lamanya sejarah peperangan manusia yang pernah berlaku di bumi ini menunjukkan bahawa kekuatan tentera yang menggunakan gajah ini, kata ulama, adalah merupakan kekuatan persenjataan untuk perang di daratan yang paling canggih
dan fa'al, paling berkesan untuk mengalahkan musuh-musuh dalam peperangan. Yang hari ini, kata para ulama, boleh dikatakan tentera bergajah ini ialah seumpama yushabu dababah wal mudarra'ah. Hari ini kalau tentera bergajah ni ialah samalah seperti tentera kereta kebal ataupun armor division. Sejarah peperangan yang pernah dikenal dalam peperangan dunia pertama, kedua, kereta kebal ni hebat, ya. Jadi kekuatan tentera bergajah ni bagaikan persenjataan daripada senjata ataupun kekuatan persenjataan daripada kereta kebal, kata para ulama. Oleh kerana itulah, bila terciptanya persenjataan kekuatan kereta kebal ini, sejarah pemodenan persenjataan ini sentiasa berkembang, akhirnya kekuatan yang bersifat di daratan daripada kereta-kereta kebal ini dapat diatasi oleh kekuatan tentera udara. Dan begitulah seterusnya berlaku perkembangan kemajuan dalam persenjataan. Walaupun siri-siri perjalanan perkembangan persenjataan, kalau kita kembali ke zaman Ashabul Fil, tentera bergajah mustahil untuk dikalahkan. Ini orang Islam di satu sudut, dia kena yakinlah dalam pertembungan dengan kuasa-kuasa mustakbirin, orang kafir, memanglah di sudut perbezaan ketara kekuatan persenjataan dan persediaan teknologi dan sebagainya memang ketara. Kekurangan Islam, kekurangan umat Islam di sudut persenjataan akan ditampung oleh kekuatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terlihat bagaimana, kata ahli tafsir, burung ababil ini tarmi lil mustahdifin bidiqqah. Dia attack tentera bergajah ni tepat. Kalau gajah yang pertama, gajah yang pertama akan kena. Batu tu tertulis gajah yang pertama. Ataupun batu tu nama Abrah, batu tu akan tepat mengenai Abrah. Macam mana kita nak implement benda ni tuan dalam kefahaman? Ya. Kalau kita tengok balik sejarah perangan yang berlaku di Afghanistan, Gulungan Mujahidin yang dipimpin oleh Maulana Jalaluddin Haqqani berdepan dengan senjata-senjata canggih daripada Rusia. Orang Afghanistan pakai senapang-senapang lama Perang Dunia Kedua, lama. Ini maksud dia, tuan-tuan. Dalam siri-siri pertembungan kekuatan yang bersifat ketenteraan, memang orang Islam banyak sesi-sesi pertembungan orang Islam ni lemah. Kalau tahun 78, 80-an, Rusia menjarah bumi Afghanistan. Orang Afghanistan lemah, tapi bangun menentang dalam keadaan lemah tu berdasarkan kekuatan yang ala kadar. Kalau kita zaman tu, kalau kita baca sejarah bagaimana pejuang daripada kumpulan Maulana Jalaluddin Haqqani menggunakan senapang-senapang lama buatan Rusia berdepan dengan jet dan helikopter yang canggih. Mereka bertawakal kepada Allah dengan senjata yang ada. Ada ketikanya Allah tunjuk helikopter Apache tu, kebal tu tak tembak, tak itu.
Yang kat senapang lama tu, Bismillah, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ayat Ghalabah tu kan. Tembak, jatuh apa ciri tu? Wa ma ramaita idh ramaita. Ketika kamu tembak, bukan kamu yang tembak, asbab. Walakinna Allah rama. Ini kuaja perbuatan Allah Ta'ala dalam semua kehidupan. Allah boleh merentas di sudut akal manusia tak tercapai, tak boleh terima, tapi berlaku dengan kehendak Allah. Banyak dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, melalui kisah alam tarakai ni, ababil ni, banyak benda-benda yang miracle yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Siapakah di sebalik itu? Itulah Allah. Itulah Allah. Ya. Saat-saat yang kritikal datang. Imam Ja'far As-Siddiq kan ditanya, apakah itu takwa? Ini pernah Allah Ta'ala ada sifat takwa, daripada sifat hamba. Apakah itu takwa? Takwa ni, kata Imam Ja'far As-Siddiq, pernah tak kamu berjalan di jalan-jalan yang banyak duri? Pernah. Apa kamu buat? Aku akan berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Imam Ja'far As-Siddiq kata, itulah takwa. Dalam hidup ni tuan-tuan, kena pakai benteng takwa. Mungkin dalam suasana kehidupan yang bersifat keluarga kecil kita, tak nampak sangat peranan takwa ni. Tapi bila berlangsung kehidupan, kita berdepan dengan ujian-ujian kehidupan yang kritikal, melibatkan kesihatan, nyawa dan sebagainya, diri kita, isteri dan anak-anak, kadang-kadang kita berada di satu keadaan kita tak boleh buat apa dah. Maka ketika itulah kita akan nampak siapakah Allah, peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah tuan-tuan, seorang convert daripada Amerika. Dia masuk Islam, kemudian dia berhijrah ke Algeria. Tiba-tiba dia dapat penyakit, dia kena kanser. Kalau tak salah, breast cancer. Masuk stage yang ketiga. Doktor kata, kamu hanya ada 4 bulan untuk hidup. Ini kuasa Allah tuan-tuan, ini af'alullah. Dia telefon keluarga dia. Keluarga dia di New York kata, itu tu musibah, kamu masuk Islam. Mana ada Tuhan? Mana ada Tuhan yang kamu kerja dalam Islam? Semua batil, tak pakai. Di saat itu sudah tidak ada kekuatan yang boleh membantu dia. Dia menunggu saat-saat maut 4 bulan lagi. Lalu dia bangun tuan-tuan. Dia ambil wuduk. Sama seperti Nabi Abdul Muttalib kata, itu hak Allah Ta'ala. Kau berdepan dengan dia. Dia ambil wuduk. Dia sembahyang. Dia sujud. Kemudian dia berdoa. Ya Allah, sekiranya Engkau benar-benar Tuhan yang aku sembah dalam Islam ini, Kau tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Aku sudah diketepikan, dibuang keluarga. Bahkan keluarga aku mengatakan, ini datang sebagai musibah sebab kamu masuk Islam. Selepas dia berdoa dalam keadaan menangis tuan-tuan, tiba-tiba dia rasa sesuatu berlaku pada tubuh dia. Dia rasa sakit yang dialami itu hilang. Besok pagi atau selepas itu, dia stage yang ketiga, kanser dia. Besok pagi itu atau selepas itu, dia pergi jumpa, cek balik, report balik kepada doktor pakar. Doktor terkejut. Dia kata, kamu makan apa? Kesan-kesan kanser yang kamu hidapi itu sudah hilang, tak ada. Allahuakbar. Kan? Kadang-kadang bunuh macam ni silap faham juga tuan-tuan. Kita tak nak ketiak, tak nak usaha, nak minta ke Allah Ta'ala. Ya, tak. Maksud dah hilang. Dah usaha habis dah. Dah berubat habis dah. Berusaha ketiak habis dah. Maka di saat itulah kita bergantung kepada af'alullah. Kerja, perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh mengatasi melainkan Kau, wahai Allah. Tunjukkanlah Allah, sekiranya benar Islam ini yang aku pilih dan Kau Tuhan yang sebenar yang aku sembah, berilah jalan keluar. Boleh tuan-tuan. Boleh.
Doktor mengesahkan kanser sudah tak ada. Ini nak kait tuan-tuan, kisah Ashabul Fil. Allah mempamerkan af'al dia, perbuatan dia, untuk tunjuk ke kita dalam keadaan-keadaan yang manusia tak boleh buat, manusia tak boleh tukar, manusia tak boleh nak ubah apa-apa, maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Bulatkanlah hati, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menyatakan alam tara, supaya tertanam dalam batin kita dalam hidup ini tak ada kekuatan yang dapat mengatasi kekuatan Allah. Dengan syarat kita sempurnakan sifat ubudiyah, perhambaan, pengabdian kita kepada Allah dalam bentuk ibadat yang sebenarnya. Faham siapakah Allah, faham hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang kita belajar dalam tauhid, tauhid sifat, tauhid afal, tauhid asma, rububiyah dan uluhiyah. Jelas benda ini. Jadi surah ini sebenarnya mempamerkan hakikat ini tentang uluhiyah dan rububiyatillah, supaya manusia dalam hidup ni tak lagi pegangan. Apa juga insiden yang mencabar kehidupan, dah tak ada dah arah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku dalam surah Al-Fil ini tuan-tuan? Tadi kita kata tiap-tiap batu tu ada 6 orang yang nak di attack. Mana tak ada seekor pun lopek. Orang kafir sentiasa ibtikarul wasail, sentiasa mengkaji tentang ketenteraan dan persenjataan ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita tengok yang paling advance dalam persenjataan ini ialah Amerika. Dalam maklumat ketenteraan Amerika tersiar dalam internet. Teknologi ketenteraan Amerika terkini, Amerika telah develop senjata yang bernama drone ni, lebih kecil daripada yang ada. Dan drone yang lebih kecil ini dibekalkan maklumat peribadi tentang individu yang dia nak bunuh. Tengok tuan-tuan, mereka ni dia nak berkuasa, nak jadi polis dunia. Dia buat, dicipta drone kecil terbang, dia akan cari, dah siap dalam tu ada chip orang yang bernama sibulan. Dia cari sampai jumpa. Macam mana kita nak berdepan dengan dia tuan-tuan? Kalau semata-mata kekuatan lahiriah, kita ada Allah. Walaupun mereka develop sampai tahap tu, maksud dia kalau dia nak bunuh kita, dia ada Berjaya ni, nak bunuh Imam Berjaya, anytime dia akan cari imam keluar pada rumah, guna drone, pum, mati. Adakah perbuatannya itu mutlak boleh menentukan segala-galanya? Tidak. Di sinilah tuan-tuan, kita perlu mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah. Nabi mengingatkan kita dalam satu hadis. Dia beritahu kepada seorang anak muda, ya gulam, law annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Wahai anak muda, sekiranya Allah telah menentukan sesuatu manfaat atau nikmat itu akan kamu dapat dan kamu perolehi, nescaya seluruh dunia cuba menghalang, nikmat itu tetap akan sampai kepadamu. Tetapi sekiranya Allah berkehendak supaya suatu musibah itu kena padamu, seluruh dunia berkumpul untuk bertahan menyelamatkan kamu, nescaya musibah itu akan tetap mengenai. Kita berada di antara dua dunia tuan-tuan, dunia asbab dengan dunia kekuatan Allah Ta'ala. Dunia asbab ni kita berikhtiar, cari sebab-sebab yang boleh menyelamatkan diri kita, yang boleh menyempurnakan kehidupan kita. Ikhtiar, usaha, duit, ilmu, tenaga dan sebagainya, kepakaran cari. Dalam masa yang sama, di sebalik lahiriah, kekuatan lahiriah ni kita perlu dukungan
yang paling muktamad, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, surah ini menyedarkan kita, walaupun kita berdepan dengan musuh yang begitu canggih persenjataan mereka, cuba untuk mencatur kuasa dunia ini, umat Islam berada di celah-celah percaturan kuasa mereka, tetapi kita tidak akan berganjak bahawa kekuatan Allah mengatasi segala-galanya. Oleh kerana itu tuan-tuan, di tahun Abrahah menyerang Mekah ini tuan-tuan, di tahun inilah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Mausu'ah An-Nablusi menyebut, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da 50 yawman min hadithatil fil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir selepas 50 hari tentera bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai tahun gajah. Jadi setelah kita membaca sampai ke hujung surah Al-Fil ini tuan-tuan, kita melihat di situ kata para ahli tafsir, surah ini menunjukkan kepada kita ayat-ayat Allah wa sunanih. Surah ini menunjukkan kepada kita tentang bukti kekuasaan ayat, yakni kekuasaan Allah dan sunnatullah. Dulu kita sebut, bila ada kalimah sunnatullah, hukum aturan Allah Ta'ala, di sana ada istilah yang kita selalu dengar, orang kata hukum karma. Hukum karma ni dalam agama Buddha dan Hindu. Jangan pakai lagi. Istilah karma itu telah diganti dengan sunnatullah. Surah ini, kata ahli tafsir, menjelaskan tentang sunnatullah. Dalam konteks apa? Fil intiqam minaz zalimin. Sunnah dan percaturan sistem Allah menghancurkan kuasa-kuasa yang zalim di atas dunia ini. Dan ini sebagai satu perkhabaran fiha tasliyah an qulubil mazlumin. Dan perkhabaran ini sebagai khabar gembira kepada orang-orang yang dizalimi. Sebab tuan-tuan, silah senjata kita yang lemah, yang dhaif di kalangan hamba ni tuan-tuan, senjata kita ialah doa. Doa siapa? Doa mazlumin, doa orang-orang yang dizalimi, doa-doa mustadafin. Terbuka pintu langit. Surah ini menjelaskan benda hakikat ini. Ini satu perkhabaran gembira untuk kita supaya dalam kehidupan ini, sekiranya berdepan dengan kezaliman, Allah buka pintu untuk kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pengajaran daripada surah ini tuan-tuan. Fawaid hazihi surah Al-Fil. Yang pertama, surah ini menjelaskan kepada kita mana-mana taghut atau kuasa-kuasa yang zalim memerangi Allah, Rasul dan orang-orang beriman, nescaya mereka pasti akan hancur. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nazughu min azabin alim. Al-Hajj ayat 25. Mana-mana atau sesiapa yang bertindak secara zalim fihi, di tanah haram, Allah kata nazughu min azabin alim, kami akan timpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Nabi bersabda, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala akan delay, bagi tempoh kepada orang-orang yang zalim di atas dunia ni sampai satu tahap Allah bertindak, lam yuflithu, tak ada siapa lagi yang akan boleh menyelamatkan mereka. Kemudian Nabi SAW membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun in akhzahu alimun syadid. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertindak untuk menghancurkan seseorang ataupun mana-mana negara ataupun mana-mana negeri yang orangnya, penduduknya zalim, bila Allah bertindak maka turunlah azab yang pedih. Ini yang pertama, pengajaran pertama daripada surah ni, Allah akan bertindak kepada orang-orang yang berlaku zalim. Yang kedua, pengajaran daripada surah ini, Allah menunjukkan kepada kita tentang qudratullahul azimah, kekuatan Allah yang maha agung, yakni fahuwal qadir ala kulli syai, dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, surah Yasin. Hanya saja perintah Allah itu apabila dia berkehendak, memadai hanya dengan perintah jadi, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Apapun perintah dan tindakanku, kata Allah Ta'ala, tindakan kami serentak dan sekelip mata akan hancur. Ini pengajaran yang kedua, kekuatan Allah yang maha berkuasa. Yang ketiga, Nabi SAW menyebut, man qara'a surat al-fil a'fahu Allahu ayyamun hayatihi minal khasaf wal masakh. Sesiapa yang sentiasa membaca surah al-fil, Allah akan menyelamatkannya, Allah akan menyelamatkan kehidupannya daripada khasaf. Khasaf ni apa tuan-tuan? Talan ke bumi, tanah mendak masuk ke bawah, talan gitu, ataupun jatuh dan rubuh ataupun sebagainya lah. InsyaAllah selamat minal khasaf wal masakh. Masakh ni apa tuan-tuan? Ubah wajah. Ubah wajah. Tuan-tuan, belum sebut kehebatan surah Al-Fil ni tuan-tuan, yang menyelamatkan kita daripada berubah wajah. Kisah penggali kubur zaman Khalifah, datang jumpa, menangis, kita diselamatkan, didoakan. Sebab dia kata dia penggali kubur, dia dah gali 1000 kubur. 1000 kubur tu dia kata dia gali, hanya 2 kubur yang kekal menghadap kiblat. Dia gali kubur, dia curi barang-barang. Baki daripada 2000 dan baki daripada 1000 kubur tu, 2 menghadap kiblat, baki dia berubah dan wajahnya berubah. Tuan-tuan, ahlul qiblah, ahlul tauhid. Ahlul qiblah yang ada kiblat ni adalah ahlul tauhid, orang yang bertauhid. Dan orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa mengamalkan surah Al-Fil. Nabi SAW menyebut, a'fahu Allahu ayyama hayatihi minal khasaf wal masakh. Allah selamatkan dia daripada 2 perkara, daripada telan bumi dan juga diubah wajah. Waliyadzubillah. Dan yang keempat, yang terakhir, khawasus suwar Al-Quran. Ini
dari nisbah untuk jadikan peninding. Yang keempat ni li ihlakil khasam, untuk memusnahkan musuh. Musuh ni orang kafir lah, bukan sesama Islam. Kaifiat dia kata iqra surat al-fil, sama ada wa 90 marrah fi lailatul thulatha atau lailatul arbi'a yahluku la mahala fi aqalla min sanah. Baca surah Al-Fil ini berapa kali? 98 kali. 98 kali. Malam Selasa ataupun malam Rabu. Niatkan pada musuh yang ada di hadapan kita. Minta Allah tolong tidak kata musuh yang ada di hadapan kita, kalangan orang kafir. Untuk apa? Untuk dibinasakan ataupun untuk tindakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata di sini la mahala, pasti akan berlaku fi aqal min sanah, paling lama setahun. Paling lama setahun. 98 kali malam Selasa ataupun malam Rabu minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk musuh. Siapa musuh? Kalangan orang kafir, orang Islam tak boleh. Ya. Kaifiat, kelebihan, khawas surat Al-Quran, keistimewaan surah-surah Al-Quran, antaranya kehebatan surah Al-Fil. Jadi tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, tamatlah di situ tafsir surah Al-Fil. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambah koleksi ilmu kita untuk kita memahami Al-Quran dengan lebih sempurna. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi